Mana Cyprian ni? Cakap pukul 7 nak jogging. Sekarang dah 7.20. Mana dia ni? Biasalah, malam kan dia tidur lambat. Patut dia lambat pagi ni. Ish. Apalah Cyprian ni. Kita tunggu dia lah. Lepas tu baru kita panaskan badan dan jogging. Ya boleh Jeffrey. Oh my god, dah late dah ni. Macam mana ni? Boleh di sini tak? Weh guys, sorry doh aku lambat hari ni. Kenapa awak lambat? Sorry doh, semalam I sleep lambat lah. Aduh Cyprian, awak ni kalau awak nak tidur yang mencukupi dan berkualiti, awak mesti tidur awal. Barulah awak dapat bangun awal pagi. Betul tu Cyprian, kami dah semangat dan nak jogging ni. Kamu pula yang lambat. Wait guys. Kenapa guna bahasa Melayu standard ni? Tak gentle doh. Orang sekarang pakai bahasa campur lah bro. Campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Aduh Cyprian, awak ni sebagai seorang yang menutur jati bahasa Melayu, kita mestilah guna bahasa Melayu dengan sebutan baku atau penggunaan yang betul. Bukan macam pencampuran kod ni. Apa ni guna bahasa rojak? Betul. Ya ke? Ya. Tak elok. Dah. Tak payah gaduh. Kita buat pemanasan badan dulu. Jom. Wait. Skema lah pakai bahasa Melayu. Kita pakai warming up lah dalam term running. Kita pakai warming up, bukan panaskan badan. Ya, memang kau nak guna term dalam running, dalam berjogging. Tapi kita sekarang kita nak guna bahasa Melayu baku. Jadi kita guna pemanasan badan. Okey Cyprian, boleh? Tapi sanggup renangi. Kita dah habis warming up ni. Alright, let's go kita running. Kita akan buat menu 5 km hari ni guys. Boleh tak? Warming up lagi. Pemanasan badan lah Cyprian. Pemanasan badan. Sorry. Awak ni cuba awak pakai bahasa Melayu baku. Janganlah guna bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau awak nak guna bahasa Inggeris, guna bahasa Inggeris saja. Kalau nak guna bahasa Melayu, guna bahasa Melayu saja. Baru dalam konteks yang Bila kita nak jogging ni? Jom nak. Sayang, biarlah sederhana, tak bukan nilai kau merana. Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Sayang, biarlah sederhana, tak bukan nilai kau merana. Kenapa ni Jeffrey? Saya penat lah. Jom kita duduk sana dulu. Boleh tak? Aduh Jeffrey, berapa kali dah tegur tadi.
tak style doh pakai bahasa Melayu standard. Awak ni kan, jangan banyak sembang lah. Kita ke sana dulu. Jom. Baru 3 kilometer. Dah senang. Jadi bintang dan kamu ni Jeffrey, baru 3 kilometer. Dah penat. Baru nak buat 5 kilometer tadi. Maaf ya kawan-kawan. Saya rasa saya sakit perut ni disebabkan saya tak sarapan pagi tadi. Waktu saya rasa semput dan tak bermaya untuk laju 5 km. Siapa suruh kau tak breakfast pagi tadi? Maaf ya kawan-kawan, saya terlupa. Apa Jeffrey, nanti kamu sarapan, okey? It's okay bro, it's okay. Jadi saya janji esok saya akan sarapan dan kita akan buat 5 km. Boleh? Jeffrey, boleh. Okay. Yes. Kamu ni Cyprian, tiap masa guna bahasa rojak. Tiap masa kamu campurkan bahasa. Ada masa guna bahasa Melayu, ada masa guna bahasa Inggeris. Kenapa awak boleh jadi macam ni? Cuba awak ceritakan. Padahal sebelum ni awak hebat berbahasa Melayu. Tapi sekarang tengoklah diri awak Cyprian. Awak ni kan dulu belajar bahasa Melayu, ambil jurusan bahasa Melayu. Tapi kenapa awak boleh guna bahasa rojak? I don't know lah. Mari kita renungkan. Estetik hari ni tak datang-datang pun dah lambat dah. Kerja? Bukan kata kat cuti ke? Menarik juga kalau campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ni dalam pertuturan. Apa kata? Mulai hari ini aku akan campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam pertuturan. Ya betul, ini kau fikir tak sangat ni. I dah cute-cute dah macam ni. Apa? Tak welcome? Tak apa lah you. Kita break. Tak ada kawan dah dengan you. Bye. Parah. Kevin, kau dah siapkan tugasan hari tu kah? Of course lah, dah Cyprian. Aku dah submit semalam lah. Easy je tu. Bahasa apa yang kau pakai ni Kevin? Tu tak tahu Cyprian. Cik guna bahasa Melayu baku je. Boring lah, boring. Tak keren. Cuba kau tengok aku guna bahasa campur, bahasa rojak. Baru nampak keren. Macam kau ni, macam budak nerd guna bahasa Melayu baku. Begitu kah Kevin? Ya, Okey. Start hari ini aku akan gunakan bahasa rojak. Bahasa Melayu campur dengan bahasa asing. Let's go bro. go bro. Let's go. Baru dapat game. Sepenuhnya hari ini. Tapi kalau dipikirkan balik, apa sekarang dengan tren orang pakai guna bahasa Melayu dengan guna bahasa Inggeris. Semalam saya ada tengok dekat TikTok, nampak generasi sekarang selalu menggunakan bahasa Melayu baku campur dengan bahasa Inggris. Agaknya menarik juga Tadi saya juga bertemu dengan rakan sekelas, yaitu Kevin. Kevin pun guna bahasa Melayu campur dengan bahasa Inggris. Nampaklah juga menariknya di sana. Apa kata aku guna bahasa yang sama, bahasa rojak, biar kehidupan seharian aku menjadi lebih menarik dan menjadi lebih keren. Let's go. That's why lah aku selalu guna bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.
supaya pertuturan aku menjadi awesome. Awak ni Cyprian. Kita tak boleh begitu Cyprian. Sebab apa? Bahasa Melayu ni kita mesti mata baca. Kita sebagai penutur jati bahasa Melayu mestilah menggunakan bahasa Melayu dengan konteks yang betul. Jangan gunakan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam satu ayat atau semasa kita berkomunikasi. Sebab apa? Sebab itu membahayakan. Jadi selepas ni awak perlu gunakan bahasa Melayu sahaja sekiranya awak bercakap dalam bahasa Melayu. Dan sekiranya awak gunakan bahasa Inggeris, pastikan hanya bahasa Inggeris yang awak tuturkan. Tak ada pencampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Baiklah Jeffrey, nanti saya akan cuba. Tapi belum tentu saya pakai. Aduh, kamu ni Cyprian, tahukah perkara ni berbahaya. Ia banyak bagi kesan kepada diri kita, kepada masyarakat, kepada negara, serta kepada kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Apa kesannya Khalid? Kesannya ialah Ini merupakan kesan kepada bidang sintaksis. Yang pertama, menjejaskan keberkesanan komunikasi. Secara umum, kesalahan dalam bidang sintaksis boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi kerana struktur ayat yang tidak betul boleh menyebabkan sesuatu makna itu atau mesej menjadi kabur atau salah ditafsir. Apabila susunan kata, frasa atau klausa tidak mengikuti tata bahasa yang tepat, maka pendengar atau pembaca sukar memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh penutur. Hal ini mengganggu kelancaran komunikasi dan boleh menimbulkan kekeliruan antara penutur dan penerima. Oleh itu, penguasaan sintaksis yang amat baik penting untuk memastikan mesej disampaikan dengan jelas, tepat, dan berkesan. Selain itu, kesan yang kedua ialah penulisan menjadi tidak gramatis. Di sini penulisan menjadi tidak gramatis akan menjejaskan keberkesanan komunikasi kerana struktur ayat yang salah dan tidak mematuhi peraturan tata bahasa. Jadi, ayat yang tidak gramatis sukar difahami dan boleh menyebabkan sesuatu makna tersebut tersasar daripada maksud asal penulis. Oleh itu, pembaca mungkin keliru atau salah tafsir sesuatu mesej yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun penutur. Dalam masa yang sama, penulisan menjadi tidak gramatis juga kerana menampakkan kelemahan penguasaan bahasa dan mengurangkan keindahan serta nilai profesional dalam sesuatu teks. Oleh itu, penulisan yang gramatis amat penting untuk memastikan komunikasi bertulis jelas, tepat dan berkesan. Baiklah, kesan yang ketiga iaitu mengurangkan keupayaan menguasai bahasa Melayu baku. Hal ini kerana penggunaan struktur ayat yang tidak betul menunjukkan kelemahan dalam memahami dan mengaplikasikan tata bahasa yang betul dan standard. Jadi, individu yang sering menggunakan ayat yang tidak gramatis akan sukar membina ayat yang tepat dari segi makna dan bentuk sesuatu ayat. Akibatnya, keupayaan mereka berkomunikasi secara formal atau tidak formal akan memberikan kesan dalam bahasa Melayu baku iaitu menjadi lemah. Dalam jangka masa yang panjang, perkara ini boleh menjejaskan mutu bahasa, keindahan gaya penulisan, dan kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dalam pelbagai konteks rasmi. kesan terakhir penggunaan bahasa rojak ialah menghakis identiti dan nilai bahasa Melayu. Perkara ini nampak kecil, tapi sebenarnya sangat membimbangkan kerana melibatkan jati diri bangsa kita sendiri. Bahasa sebenarnya ialah lambang budaya dan maruah bangsa. Apabila bahasa Melayu semakin dipinggirkan dan sering dicampur dengan bahasa lain tanpa kawalan, nilai kebanggaan terhadap bahasa sendiri semakin pudar. Keadaan ini boleh menyebabkan generasi muda menganggap bahasa Melayu kurang bernilai
dan lebih mengutamakan bahasa Inggeris sebagai tanda status atau kemodenan. Lama-kelamaan, bahasa Melayu akan hilang keasliannya dan masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya, atau bahasa perpaduan. Hal ini sangat menjejaskan pembinaan identiti nasional kita. Sekiranya kita tidak bangga dengan bahasa sendiri, bagaimana kita ingin membina semangat Malaysia Madani yang menekankan nilai hormat, maruah, dan jati diri bangsa? Kesimpulannya, penggunaan bahasa rojak yang berlebihan boleh menjejaskan nilai dan kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat. Kita semua bertanggungjawab untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan penuh rasa bangga supaya identiti bangsa kita kekal kukuh sampai bila-bila. Itulah kesan-kesan penggunaan bahasa rojak. Bahaya kan? Bahaya. Bahaya ke? Bahaya kan? Dangerous ke? Ish. Kamu ni Cyprian asyik main-main je. Cuba kamu serius. Hai. Kau tahu tak Cyprian, kesan tu mendatangkan bahaya kepada negara kita, masyarakat kita dan bahasa kita. Sebab apa? Bahasa Melayu ni merupakan jati diri kita. Sebab tu kita mesti elakkan benda ni. Boleh Cyprian? Boleh. Betul. Jadi Jeffrey, perkara ni kan bahaya. Pada pendapat kamu, masih adakah langkah-langkah yang sesuai untuk kita menangani penggunaan bahasa rojak ni? Pada pendapat saya, langkah yang kita dapat lakukan adalah Isu bahasa rojak memang membimbangkan. Namun, masih ada peluang untuk ditangani jika kita semua memainkan peranan kita masing-masing. Antara langkah penting untuk mengatasi penggunaan bahasa rojak ialah melalui peranan keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat utama anak-anak belajar bercakap dan berbahasa. Oleh itu, ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul di rumah. Sekiranya ibu bapa biasa menggunakan bahasa rojak semasa bercakap, anak-anak pun akan terikut penggunaan bahasa yang sama. Selain itu, aktiviti seperti membaca buku cerita bersama, bercerita sebelum tidur, atau berbual santai dalam bahasa Melayu boleh mewujudkan suasana bahasa yang positif di rumah. Sekiranya suasana tersebut dibentuk, anak-anak akan lebih menghargai dan bangga menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, masyarakat juga memainkan peranan penting. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlu menghargai orang yang berusaha menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tidak memperlekehkan mereka. Kesimpulannya, walaupun isu bahasa rojak semakin ketara, namun ia masih boleh ditangani jika keluarga dan masyarakat berganding bahu menjaga keindahan bahasa Melayu. Langkah yang kedua dalam menangani penggunaan bahasa rojak ialah melalui peranan guru dan pensyarah sebagai model bahasa. Guru dan pensyarah sebenarnya merupakan ejen utama dalam membentuk generasi yang beradab dan berbahasa dengan baik. Mereka bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga merupakan contoh kepada pelajar dalam penggunaan bahasa yang betul. Oleh itu, guru dan pensyarah harus menunjukkan contoh penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pengajaran dan komunikasi harian. Apabila pendidik menggunakan bahasa Melayu dengan jelas dan gramatis, pelajar akan lebih mudah meniru dan membiasakan diri dengan bahasa yang betul. Selain itu, guru dan pensyarah juga perlu menegur dengan berhemah apabila pelajar menggunakan bahasa rojak. Mereka boleh membantu pelajar dengan menstrukturkan semula ayat dengan cara yang lebih gramatis
dan sopan, tanpa membuat pelajar berasa malu atau dipersenda. Sikap teladan ini akan memberi kesan jangka panjang terhadap pembentukan disiplin berbahasa dalam diri pelajar. Sikap guru dan pensyarah yang menghormati bahasa Melayu akan memberikan inspirasi kepada pelajar untuk belajar menghargai dan menuturkan bahasa Melayu dengan lebih baik. Kesimpulannya, peranan guru dan pensyarah amat besar dalam memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan. Generasi muda akan membesar dengan rasa bangga terhadap bahasa mereka sendiri sekiranya pendidik menjadi contoh teladan yang baik. Langkah yang seterusnya bagi menangani penggunaan bahasa roja adalah peranan media massa dan sosial. Media massa dan media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk cara masyarakat berkomunikasi dan berbahasa. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam televisyen, radio, akhbar, dan platform digital dapat mempengaruhi penutur untuk menggunakan bahasa yang gramatis. Media menjadi saluran utama dalam mendidik masyarakat agar menghargai dan menggunakan bahasa Melayu secara baku serta mengelakkan penggunaan bahasa rojak. Jadi, macam mana pelaksanaan dapat dilakukan? Yang pertama, stesen televisyen atau radio sangat digalakkan menyiarkan rancangan, berita serta iklan dengan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis dan tepat. Yang kedua, media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter digunakan untuk menyebarkan mesej kesedaran melalui hantaran video pendek dan poster digital yang menjeru penggunaan bahasa yang betul. Yang ketiga adalah pempengaruh media sosial boleh memainkan peranan penting dengan menghasilkan kandungan yang menggunakan bahasa Melayu baku dan menarik perhatian generasi muda. Contohnya video Zaidan Aziz. Kita akan lihat kesan apakah yang akan berlaku sekiranya perkara ini dilakukan. Yang pertama, dia akan membentuk imej positif bahasa Melayu. Di mata generasi muda, sebagai bahasa yang moden, indah, dan sesuai digunakan dalam pelbagai bidang, termasuk teknologi, pendidikan, dan perniagaan. Yang kedua, ialah mendorong masyarakat berfikir secara kritikal dan beradab dalam berkomunikasi sejajar dengan etika bahasa dan nilai murni bangsa Malaysia. Yang terakhir sekali, ia akan mengukuhkan perpaduan nasional kerana penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam media membantu menyatukan rakyat pelbagai kaum melalui bahasa kebangsaan yang sama. Kita lihat pula apakah langkah terakhir bagi menangani penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang terakhir sekali adalah dengan mengadakan kempen bahasa jiwa bangsa. Kempen ini akan bertujuan menyemai rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui kempen ini, masyarakat dididik untuk menghargai bahasa Melayu sebagai lambang jati diri dan perpaduan bangsa. Macam mana cara pelaksanaan tu? Okey, yang pertama, sekolah dan institusi pengajian tinggi boleh menganjurkan program seperti Minggu Bahasa, pertandingan pidato, penulisan kreatif, dan kuis tata bahasa. Contohnya seperti pelaksanaan Bulan Bahasa Kebangsaan yang kita jalankan pada bulan Oktober setiap tahun. Yang kedua adalah media massa dan media sosial perlulah digunakan untuk menyebarkan slogan, video pendek, dan poster yang menarik dan menyeru pengguna bahasa Melayu yang betul. Yang ketiga adalah agensi kerajaan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kementerian Pendidikan Malaysia boleh bekerjasama menjayakan kempen di peringkat kebangsaan. Apa kesan dia sekiranya kita melakukan perkara tersebut? Okey,
Kesannya, yang pertama, akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara bahasa kebangsaan. Yang kedua, mengurangkan kecenderungan masyarakat menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi seharian. Yang ketiga, akan memupuk rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa. Ingat, bahasa melambangkan jati diri kita. Jadi mungkin tu boleh menangani isu ni, isu penggunaan bahasa rojak terhadap generasi sekarang, terutamanya generasi Z yang mempunyai sikap terikut dengan media sosial dan sebagainya. Jadi langkah-langkah tersebut terkesanlah untuk menangani penggunaan bahasa rojak. Jadi program itu mungkin berkesan sekiranya dilibatkan oleh komuniti kita dan masyarakat kita berganding bahu. Faham. Dengar tu Septian. Baiklah kawan-kawan, nanti saya akan cuba guna bahasa Melayu standard dalam pertuturan seharian. Ini yang kita mahukan. Tapi saya perlukan bantuan daripada kalian. Boleh? Boleh Septian. Awak jangan bimbang. Kami akan bantu awak. Ya, saya dan Khalid akan bantu awak untuk dapat gunakan bahasa Melayu dengan betul. Baik. Jeffrey, tadi awak cakap perut awak sakit. Oh, lah kan. Banyak Apa kata? sembang tu kita. Kita pergi sarapan dulu. Boleh? Saya Let's pun go. lapar ni. Baru ya tadi cakap Oh. jangan guna bahasa rojak. Kamu dah guna campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Ya, kan? Aduh, Khalid. Awak ni Khalid. Tak bagus. Macam mana awak nak bantu saya plan ni? Aduh. Betul juga kan? Tak apalah. Kita perbaiki sama-sama. Jom. Jom. Apa ni? Apa dah ni? Flashback. Devin, udah siapkan tugasan hari tu kah? Of course lah. Dah saya plan. Aku dah submit semalam lah. Easy je tu. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada justifikasi ayat yang terdapat dalam video tersebut. Jadi, di sini merupakan salah satu contoh ayat dalam video, yaitu of course lah dah siap, Cyprian. Aku dah submit semalam lah. Easy je tu. Jadi, perkataan ini menunjukkan penggunaan bahasa yang tidak baku yang dipengaruhi oleh bahasa Inggeris dan dialek tempatan. Jadi, ini merupakan bahasa rojak. Jadi, setelah ditukarkan kepada bahasa Melayu baku, ayat tersebut telah menjadi sudah tentu, sudah siap, Cyprian. Saya telah mengantar semalam, mudah saja itu. Jadi, penukaran ayat ini membetulkan aspek kosakata, morfologi, dan laras bahasa seperti menggantikan of course kepada sudah tentu, submit kepada menghantar, serta aku kepada saya. Jadi, pembentulan ini memperlihatkan usaha menepati bahasa yang gramatis dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmiah. Jadi, penggunaan bahasa berlaku yang betul menunjukkan rasa tanggungjawab dan jati diri penutur untuk mengekalkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang bermaruah dan berwibawa. End of flashback. Kesimpulannya, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu baku yang standard dalam pertuturan seharian, sama ada di komunikasi lisan dan komunikasi bertulis. Jadi, bahasa Melayu ni perlu kita martabatkan. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu menunjukkan jati diri kita. Dan jati diri bahasa Melayu itu sendiri dan masyarakat kita. Jadi, kita perlulah memartabatkan bahasa Melayu dan mengurangkan isu penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian, khususnya dalam generasi muda sekarang.
Hidup bahasa Melayu. Hidup bahasa Hidup Melayu. bahasa Melayu. Hidup bahasa Melayu. Hidup bahasa Melayu. Hidup bahasa Melayu. hidup. What the heck?